ada Ogura Super Single untuk K20. So masalah clutch ni lama semakin kurang dia punya claim load. So dekat situlah datangnya slip. So bila datang slip, apa akan jadi? Tahu tak? Dia cakap apa? Menjernihkan apa yang hitam, yang buah yang keruh ambil aja ni. Flywheel terbakar dan ini pun terbakar. Assalamualaikum guys. Selamat bercuti public holiday hari ni. Okey, disebabkan public holiday aku tak cuti pun, masih bekerja. So dekat depan aku ni ada Ogura Super Single untuk K20. So masalah clutch ni, dia slip. Okey, slip. Kenapa slip? Sedangkan bila kita tengok dia punya clutch plate masih tebal. Betul tak? So aku akan tunjukkan dekat orang. So ini cover dia. Cover dia ni, kalau kita tengok daripada model yang ni lah, sebab Ogura dia banyak model. Ada yang pakai screw type, ada yang pakai rebate type. Tapi di rebate type dia punya ring ni lain. Dia ada custom ring, dia pakai plate. So model ni selalunya bila slip, habuk akan masuk dekat celah-celah ni. Nampak tak? Ini salah satu lah. Ini salah satu benda yang tersangkut. Ni. Ini mesti ada problem. Bila sangkut macam tu, dia ada problem. So dia ada besi melekat ataupun habuk yang melekat. Yang ini bila kita tengok dia ada besi. So kerja kelas ni nampak je senang kan, tapi dia kena postmortem lah, apa masalah dia yang datang. So masalah kelas ni, yang ini satu. So cover ni kena overhaul. Ini kena buka rebate ni. Rebate ni kena buka. Rebate ni kena buka. Kena buka untuk keluarkan diaphragm dia, and then cuci bahagian dalam. Nanti bila aku dah buka, aku akan share dengan korang dia punya gambar lah. Aku hantar gambar je nanti, sebab aku nak buat video masa aku buka ni agak privacy sikit. Kan. So masalah yang kedua, skru patah. Skru patah dalam. Ni pun selalu terjadi pada Ogura Super Single. Okey, skru patah dalam ni, kalau korang nak tahulah, dia punya punca dia, kemungkinan skru ni panjang. So skru ni dia ada bahagian bawah yang ikat tiang ni kepada flywheel macam ni. So bahagian bawah ni ada skru juga. So dia macam ni. Ni skru. So yang ini tak ada kan. So nampak tak dia punya skru kat dalam? Nampak kan? Skru kat dalam. So kalau skru tu panjang, bila kita ikat, ujung skru ni dengan bahagian dalam ni, dia akan kena. So bila kena, jadi melekat lah. Maknanya stuck lah kat situ. Dan bila stuck, korang tak boleh nak ikat skru ni dengan habis, betul tak? Sebab dia dah stuck. So dia akan jadi cover ni tak ikat rapat. So itu salah satu daripada masalah slip. So dekat sini bila kita tengok, ada berapa yang patah? 1, 2, 3, 4, 5 batang skru yang patah. Bermakna 5 bahagian cover ni tak rapat. So bila tak rapat, claim load akan berkurangan. Bila claim load berkurangan, dan disitulah jadinya slip. So bila slip akan jadi habuk, dust, metal dust. So metal dust ni akan masuk dekat sini, akan masuk dekat celah-celah ni. Bila masuk kat celah-celah ni, makin lama bila kita tekan, habuk masuk dalam. Habuk masuk dalam dan akan melekat bahagian bawah. Bila bahagian bawah, so diaphragm ni dia seumpama kita tekan kelas je. Kita tekan kelas, jadi dia slip lah. Semakin lama semakin kurang dia punya claim load.
So dekat situlah datangnya slip. So bila datang slip, apa akan jadi? Flywheel terbakar. Dan ini pun terbakar. Dan slip lah kereta. Bila slip, walaupun clutch plate dia tebal, tapi bila tebal, slip tinggi, clutch plate akan haus lah. So ini clutch plate yang dah haus. And then disebabkan besi-besi tadi, tengok spring ni rosak, spring pun rosak. So senang cerita, clutch plate ni tak boleh pakai, buang je lah. So itulah sikit perkongsian yang aku boleh share dengan korang, untuk korang tahu masalah-masalah clutch yang ada pada clutch korang. Slip tak semestinya clutch plate habis. Dan clutch plate habis, jenis macam ni tak semestinya tak boleh repair. Kalau jadi macam ni, kena buka ataupun buang skru yang patah. And then seeloknya korang tukar semua skru dia. So surface ni kita kena skim, surface ni pun kita kena skim. And then kita pasang Allen key baru. Allen key baru ni korang tak payah nak risau. Dekat kedai bolt and nut ataupun kedai-kedai yang jual skru ada jual. So korang tak payah risau. Cuma korang kena repair dulu cover dia. Sebab dia nampak je normal, tapi sebenarnya dia tak normal. Dia clamp load tinggi. Kalau korang perasan, dekat sini ada diaphragm yang menurun. Bahagian ni dia turun sikit. Kalau nampak dia turun sikit. So disebabkan ada besi kat belakang ni. So bila besi ni ada kat belakang, so dia tersangkut lah. So ini posisi yang menekan. Bila posisi ini menekan, bermakna yang kat sini, bahagian sini akan menaik. So bila menaik, dia tak akan clamp lah korang punya clutch. Maknanya dia tak menyentuh bahagian ni. Dia tak menyentuh bahagian ni, ataupun dia menyentuh tapi dia kurang spring dia. Clamp ni ibarat tekanan. Boleh panggil tekanan lah. So korang kena pastikan lah. Dia banyak terjadi pada B series dengan K series. Banyak jadi. So kelas Mitsubishi jarang sangat aku jumpa masalah macam ni. So dia banyak jumpa pada K series dan B series. So harap mana geng-geng bengkel yang pasang tu, tolong cek dulu sebelum korang naik gearbox. Korang pasang cover macam ni kan, pasang cover macam ni. So ini example aku tunjuk. Pastikan bahagian ni rapat. Bila korang ikat skru, bahagian ni rapat. Dia tak ada sikit pun renggang. Kalau ada renggang, bermakna memang korang akan mengundang slip lah. Korang akan mengundang slip. So pastikan bila ikat, kuku ni dia punya turun sama je. Sama je turun dia, rata. Rata ataupun menaik sikit. Tu cantik lah. Tapi bila korang ikat skru ni, bahagian sini turun, bahagian sini naik, ataupun ada bahagian-bahagian yang naik, ada bahagian-bahagian yang turun, bermakna korang ada masalah pada sini, ataupun surface ni, ataupun plate ni yang bengkok. Plate ni jangan ingat dia besi, dia tak boleh bengkok. So kalau dia terlalu panas, dia boleh bengkok. So masalah lagi masalah lagi kalau plate nipis pun boleh jadi clamp kurang, tekanan kurang. Bila tekanan kurang, yang ini akan menaik. Dia akan menaik, makna tekanan ataupun clamping akan kurang. So akan jadilah slip juga. So ramai yang tanya aku, apa beza ada spring dengan tak ada spring? Okey, ada beza dia, ada spring dan tak ada spring ni sebenarnya sama je. Tinggal lagi spring ni berfungsi sebagai cushion damper. Cushion damper untuk selamatkan korang punya gearbox punya spline. So kalau gigi ni terlalu keras, gearbox spline akan rosak. So inilah dia punya penyelamat. Tapi dia sesuai untuk kereta
on the road. Tapi jangan ingat on the road tak boleh pakai yang tak ada spring. Boleh juga, sama juga, sebab weakness pada yang tak ada spring di sini. So sebab tu banyak orang jumpa gigi ni botak. So bila gigi botak, shaft gearbox korang tak rosak. Yang rosak clutch. Betul tak? Okay. So kalau rosak spline, pada aku tak ada masalah. Jangan rosak gearbox. Sebab rosak spline gearbox, korang kena tukar gearbox ataupun kena tukar spline, kos lagi tinggi. Lebih baik rosak benda ni daripada rosak gearbox spline. So itu sikit perkongsian aku untuk kelas K-Series ni, dan penjelasan tentang masalah-masalah yang korang perlu tahu. Okay guys, terima kasih. Subscribe aku punya channel dan sentiasa stay. InsyaAllah dari masa ke masa aku akan share dengan korang kelas-kelas lain. Okay gang, selamat bercuti.